ke surat 85. Tak ada. Yang kedua, bahawa hamba apabila adalah mengerjakan kebajikan. Hati tak? Saya nak ambil yang pertama. Ya. Boleh ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Yang pertama, bahawasanya tiada ibadat itu melainkan dan pada dirinya kepayahan. Dan kerana demikianlah ada tiap-tiap yang digemarkan dan janjian daripada Al-Quran dan Hadis akan kelebihan dan janji pahalanya. Jadi kita masuk dalam bab kepayahan dan juga musibah. Dalam kehidupan kita, kita akan melalui beberapa kepayahan demi kepayahan, halangan demi halangan. Apatah lagi halangan itu halangan untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak dapat hidup, mestilah kita melalui jalan ibadat kepada Allah. Jalan ibadat kepada Allah menyebabkan seseorang itu akan sampai kepada Allah Taala. Sama ada ibadat itu ibadat jasadiyah, tubuh badan seperti sembahyang, puasa, haji dan sebagainya, ataupun zakat itu zakat hati seperti zakat. Ibadat itu ibadat hati seperti berzikir, mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka untuk nak sampai kepada Allah dalam beribadat akan ada halangan. Kadang-kadang halangan itu berbentuk musibah yang menyebabkan kita jadi lemah nak beribadat kepada Allah. Kadang-kadang bentuk kepada kekurangan harta benda ataupun kekurangan makanan dan sebagainya. Allah Ta'ala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Maka aku akan uji kamu sedikit daripada ketakutan. Jadi kadang-kadang kita diuji oleh ketakutan. Takut fakir kadang-kadang. Itu di antaranya. Kadang-kadang kita takut penyakit lebih pada takut Tuhan. Yang kita takut tu penyakit. Jadi dalam keadaan kita sakit pun, yang kita fikir itu sakit kita macam mana nak sembuh, tak fikir bagaimana ibadat kita kepada Allah. Jadi macam-macam benda yang ditimpa kepada kita sedikit daripada ketakutan, dan juga daripada kelaparan, lapar. Kadang-kadang diuji dengan lapar, kekurangan harta benda, diuji dengan kekurangan harta benda, dan bagai-bagai ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada orang yang beriman. Maka jawapan dia, ujian ini tak ada jawapan lain, jawapan dia sabar saja. Tidak ada manusia yang tidak ditimpa musibah dan ujian. Bumi mana yang tidak ditimpa hujan, lautan mana yang tidak bergelora. Jadi tidak dapat tidak akan diuji. Maka Allah Ta'ala akan menguji seseorang tadi mengikut iman seseorang. Jadi bagi orang yang memahami bahawa apabila dia diuji ini sebagai ujian daripada Allah, maka dia akan jadi orang yang bersabar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dia kena faham kita hidup di atas muka dunia ini yang Allah Ta'ala sebut, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sesungguhnya aku jadikan kehidupan dan kematian itu untuk menguji kamu, siapakah yang paling baik amalannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang diuji ini sebenarnya Allah Ta'ala nak tengok amalannya. Sesiapa yang sabar maka amalannya baik. Tetapi siapa yang tidak sabar, dia akan jadi manusia yang serugi-rugi. Lalu di antaranya kita nak beribadat ini akan ada halangan. Yang pertama bahawasanya tiada ibadat itu melainkan dan pada dirinya kepayahan. Tidak ada ibadat itu kecuali ibadat itu memang musyaqqah, memang membawa kepayahan. Pada dirinya, diri ibadat itu kepayahan, memang payah.
Payah yang pertama, kita nak betul ibadat. Banyak ibadat kita tak betul kadang-kadang. Contohnya daripada sembahyang, dari segi sembahyang. Kadang-kadang kita sembahyang. Oh, ada juga yang tak usah. Lepas kita belajar. Yang kita ini makmum muafiq, kita kata masbuk. Yang masbuk kata muafiq, itu satu lagi. Kadang-kadang kita sembahyang banyak-banyak, Fatihah kita pula tak betul. Kadang-kadang kita sembahyang banyak-banyak, masih lagi ibadat banyak lagi yang kita tidak betul dari segi ikut iman dan sebagainya. Begitu juga dengan puasa. Kadang-kadang puasa pun begitu juga. Kita ni tanpa kita sedar, kita telah melakukan perkara yang membatalkan puasa sebagai contoh. Ataupun kita meninggalkan puasa, meremeh-remeh dan sebagainya. Jadi yang pertama, betul ibadat dulu. Betul kita pun belajar. Nak belajar biar faham betul-betul. Apabila sudah faham, lalulah yang kedua, nak istiqamah pula payah. Bukan senang nak kekalkan ibadat. Siapa yang istiqamah dalam bab sembahyang sunat? Kadang-kadang kita sembahyang sunat dah 2-3 bulan tak tinggal. Akhir kali setahun pula tinggal. Maknanya, jadi payah istiqamah pula, disuruh kita istiqamah dalam ibadat. Payah dan istiqamah. Jadi kadang-kadang kita tak nak tumpu ibadat pula, terhalang dengan rezeki pula. Ramai orang nak beribadat, tapi kadang-kadang terhalang dengan rezeki, terpaksa tinggalkan ibadat nak cari rezeki. Jadi macam-macam halangan yang terpaksa kita tempuhi. Maka dikatakan ibadat itu sendiri membawa kesusahan. Jadi bila orang sudah buat amal ibadat pula, kena jadi buat ibadat yang terbaik pula. Sembahyang nak awal waktu lagi. Takkanlah kita asal semayang saja, kita tak boleh. Kita pergi asal semayang sudah, tak boleh. Lalulah semayang asal dengan semayang zuhur dekat-dekat saja. Main jamuk semua, dia tahan. Pamayang zuhur, main asal. Pamayang asal, main garik. Jadi tak jadi gitu. Bila kita nak berubah? Maka susah pula, kena jaga. Setiap kali kita nak jaga, macam-macam musyaqqah, macam-macam halangan yang terpaksa kita tempuh. Dan ibadat pula, kalau kita terlepas, kalau kita tinggal pula, baik orang yang biasa sembahyang sunat duha bagi contoh, dia pun sembahyang lah sunat duha, tiba-tiba ada musyaqqah, 1 minggu dia tak sembahyang, nak ke start pula, payah pula. Maka begitulah amal ibadat kita hari ini. Begitu amal ibadat kita hari ini. Halangan demi halangan akan kita tempuhi. Maka ibadat itu memang membawa kepayahan. Ibadat itu memang membawa musyaqqah, kesusahan bagi kita apabila kita nak mengerjakan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam mana? Kerana demikianlah, kerana kepayahan inilah, kerana Allah Taala tahu payah kita nak buat amal ibadat. Maka dikatakan bahawa demikianlah, ada tiap-tiap yang digemarkan, ada benda-benda yang Allah Ta'ala beri dorongan, beri tauhid, maknanya beri dorongan, beri galakan supaya kita jadi rajinlah sikit. Nak bangun semayang malam payah, tiba-tiba ada Lailatul Qadar, makan selalu. Bangun juga. Bila kata malam ganji sungguh buat, malam kena tidur. Inilah orang kita masalah. Maknanya lepas tu je main uti pun ada. Dia buat macam cabutan mertua. Rasa-rasa malam tahun ni 27 biasa ingat. Buat 27 saja. 27 sungguh-sungguh. Kena orang kata bukan 27, 29. Mau mangat dulu. Jadi memang Allah Ta'ala beri perkara-perkara yang menggalakkan, yang memberi dorongan kepada orang itu melakukan amal ibadat. Maka demikianlah, ada tiap-tiap yang digemarkan, dan janjian daripada Al-Quran. Lalu Allah Ta'ala letak janjian dalam Al-Quran supaya kita beramal ibadat. Yang pertama Allah Ta'ala sebut, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Faham betul-betul, tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali beribadat. Dia kena tahu 3 perkara. Yang pertama, kita kena tahu daripada mana kita datang. Yang kedua, tugas apa yang kita perlu lakukan. Yang ketiga, ke mana kita nak pergi. Nak pergi ke mana? Kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah Ta'ala turun ayat suruh beribadat. Maka kita dijadikan hamba Allah Ta'ala. Kita disuruh jadi hamba Allah Ta'ala.
Lalu kata Sahal As-Tusturi mengatakan bahawa seseorang itu tidak lagi benar-benar menjadi hamba Allah selagi mana dia tidak mengikut kehendak Allah. Selagi mana dia tidak mengikut kehendak Allah. Ataupun dikatakan bahawa orang itu tidak menjadi hamba Allah apabila ia mengikut hawa nafsu. Ini kata Sahal Tusturi. Orang itu benar-benar jadi hamba Allah bila dia ikut kehendak Allah. Selagi mana dia ada mengikut kehendak nafsu, dia belum lagi benar-benar hamba pada Allah. Dan kalau tidak hamba pada Allah, hamba pada apa? Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa? Tidakkah engkau melihat bagaimana manusia menjadikan Tuhannya nafsu? Maka dikatakan bahawa seseorang tadi bila dia melakukan amal ibadat kepada Allah, mestilah dia ini mencari redha Allah dan yakin dengan janji Allah yang tercatat di dalam Al-Quran. Lalu banyaklah ayat-ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala cerita kelebihannya. Di antaranya wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanu minallahi akbar dzalika huwal fawzul azim. Banyaklah ayat tapi saya ambil saja. Wa'adallahu al-mu'mini wal mu'minat. Allah Taala janji kepada lelaki yang beriman dan juga kepada perempuan yang beriman kepada Allah. Apa janjinya? Jannatin tajri min tahtihal anhar. Akan diberi syurga yang mana di bawahnya akan mengalir sungai. Sungai dalam syurga ni boleh minum, selamat daripada bakteria. Tak ada kena penyakit kolera, tak ada kena. Jadi selamat, bersih. Ada sungai itu yang airnya air madu, boleh minum air madu. Air madu. Ada yang air sungai itu sungainya air arak. Arak boleh minum dalam syurga. Yang kata atas dunia memang tak boleh minum air arak. Dan yang ketiga ada juga air susu. Susu dia lebih lazat, arak dia madu lebih lazat daripada apa yang ada atas muka dunia. Lalu Allah Ta'ala janji akan beri syurga yang mana di bawahnya ada sungai yang mengalir khalidina fiha, dia akan kekal di dalamnya. Maknanya forever, duduk dalam heaven. Maknanya selamanya duduk dalam syurga. Itulah saya ni pelak sikit bahasa Inggeris. Maknanya maka dia akan duduk dalam syurga, kekal duduk dalam syurga. Wa masakin tayyibatan, itulah tempat yang paling baik. Maknanya Allah Ta'ala beri tempat yang baik fi jannati 'adn, dalam syurga Adnin. Wa ridwanu minallahi akbar, yang paling penting keredaan Allah. Allah Ta'ala redha kepada kita, itulah yang paling penting. Dan orang yang mendapat keredaan Allah adalah orang yang benar-benar berjaya. Maka nak menjadi orang yang berjaya, yang pertama mesti orang itu ada ilmu. Berilmu. Mesti ada berilmu, bukan jadi ulama. Nak jadi ulama memang kita tak mampu. Saya pun tak mampu jadi ulama. Jadi mesti ada ilmu. Ilmu apa? Ilmu ibadat. Ilmu dalam ibadat yang kita nak buat ibadat itu mesti ada ilmu. Yang kedua mesti ada amal. Mesti kena ada amal untuk menjadi orang yang soleh. Yang ketiga mesti kena ada ingat kepada Allah. Jangan amal tidak ada ingat. Kena ada zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mesti ada ikhlas. Kalau ada ikhlas, habis amal ibadat kita. Ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidak diperintahkan melakukan amal ibadat kepada Allah kecuali dalam keadaan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi diperintahkan buat amal ibadat ikhlas. Kalau tidak ikhlas, habis amal ibadat kita. Maknanya walau banyak, Allah Ta'ala tak heran banyak ibadat pun. Walaupun orang tu banyak ibadat 100 rakaat sehari, maknanya qiyamul lail pun jaga banyak, buat amal ibadat puasa sunat banyak, tetapi tidak ada ikhlas, ditolak. Allah Ta'ala melihat amal ibadat tadi pada hati. Kalau hati itu betul-betul ingat, betul-betul ikhlas kepada Allah, Allah Ta'ala terima. Tapi kalau hati itu tidak ingat pada Allah, tidak ikhlas pada Allah, walau banyak sekali mana, amal ibadat itu tidak diterima oleh Allah.
Lalu dikatakan mesti kita yakin dengan janji Allah. Dalam ayat lain dikata wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dah panjang lagi ya. Jadi nak beritahu berita gembira bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Beriman dan beramal soleh bagi mereka syurga yang mengalir di bawahnya syurga. Jadi di antaranya lagi sudah ada ikhlas, mesti ada takwa kepada Allah Ta'ala. Mesti kita ada rasa takut pada Allah. Tapi kita ini hamba yang lemah, tak takut waktu jadi lemah. Mari mikir apa lah kita jadi tak takut ke Tuhan. Mari mikir zikir dah mayang dah. Tapi hati tak takut sungguh pada Allah. Jadi apa maknanya? Kalau kita renung betul-betul, bermakna kita ni belum lagi benar-benar hamba pada Allah. Satu story kata Al-Imam Sahal, mesti orang itu dia serah diri kepada Allah Ta'ala. Maknanya dia tidak menjadi hamba kepada yang lain, hanya kepada Allah Ta'ala. Lalu dikatakan bahawa ada Quran dan ada hadis akan kelebihan dan juga hadis kelebihan orang yang beramal dengan amal yang soleh dan janji pahalanya. Dan Allah Ta'ala janji akan pahala. Pahala bagi siapa? Bagi orang yang beribadat dalam keadaan sabar. Pahala bighairi hisab, tanpa hisab. Maknanya banyak pahala Allah Ta'ala beri bagi orang yang sabar dalam melakukan ibadat kepada Allah. Jadi ibadat ini payah sebenarnya. Nampaknya senang. Sembahyang payah. Kecuali siapa? Innas salat, sesungguhnya sembahyang itu berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya sembahyang itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk dalam ibadat kepada Allah. Sebab tu ada ayat dalam kitab lama, dia kata orang yang kenal Allah tidak payah sembahyang. Jadi orang tak faham. Kalau macam itu tak payah sembahyang lah. Bukan maksud tak payah sembahyang tu tinggal sembahyang. Faham tak tidak payah sembahyang? Mudah bagi dia sembahyang. Tapi salah faham orang mana tidak payah sembahyang, kena tinggal sembahyang dah dan jadi makrifat dan betul-betul kenal Allah, tak payah sembahyang. Tidak payah itu maknanya senang bagi dia nak sembahyang, ringan tubuhnya untuk beribadat pada Allah. Lalu dikatakan bahawa ke Allah Ta'ala galakan dengan apa? Dengan janji. Kan kita kalau ada ganjaran kan semangat. Ganjaran kan semangat. Maknanya kalau orang kata kalau kamu macam ni nanti akhir bulan ni akan tambah alam. Semangat selalu. Maknanya semangat selalu kena ada ganjaran. Tapi memang begitu. Dia ganjaran ini bagi orang awam memang kita pegang pada ganjaran orang awam. Tapi bagi orang yang muqarrabin, yang dekat dengan Allah, dia tak tengok ganjaran dah. Dia tengok pemberian, dia tengok Allah Ta'ala telah memberi ibadat pada dia, bersyukur kepada Allah Ta'ala. Lalu dikatakan bahawa kerana tiada dapat mendatangkan bagi mengerjakan ibadat dan seseorang itu tidak mampu nak melakukan amal ibadat melainkan dengan memecahkan hawa nafsu. Apa makna hawa? Nafsu lah. Apa makna nafsu? Hawa. Hawa nafsu tu maknanya nafsu lah, maknanya kena pecahkan nafsu. Nafsu apa? Nafsu malas. Tak ada orang ada nafsu. Memang ada nafsu malas dalam ibadat. Kalau ikut malas, memang malas. Nak bangun pagi malas. Dibandingkan tidur dengan bangun, memang sedap tidur. Kadang-kadang kita malas. Lebih-lebih lagi dalam waktu kita sibuk. Nak ada jamuan-jamuan. Allah sibuk. Sama ada jamuan hari raya, jamuan perkahwinan. Kita nak sembahyang awal. Jadi sembahyang awal sebab sibuk. Sebab sibuk. Sebab itu kita ni memang kehidupan kita memang kena lawan hawa nafsu untuk beribadat. Kalau tak lawan hawa nafsu, tak boleh beribadat. Saya bertanya dengan Tuan Guru Haji Lah, saya tengok dia rajin sungguh buat amal ibadat. Padahal saya dengan dia, saya masa tu muda lagi, belasan tahun. Dan dia pun muda lagi. Dia tu umur dia 50 dah masa tu. Semayang sunat rajin sungguh. Kita tak rajin macam dia. Jadi saya pun nak tahu dah apa rahsia. Dia kata memang malas belaka, tapi dia tebang, dia lawan. Lawan. Jadi nak lawan macam mana? Kadang-kadang kalau kita nak lawan tu main dengan dog kita, lawan dengan doa. Dia kata minta dengan Tuhan. Dengan tenaga kita dog.
minta dengan Allah, berilah kekuatan untuk melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian boleh kita ingatkan ganjaran-ganjaran nanti kalau dapat duit, aku tidak ada masalah. Jadi bila kita ingat ganjarannya, jadi semangat beribadah, itu tidak ada masalah untuk mendorong kita melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kena memecahkan hawa nafsu dan mengerasi dia. Mana keras ni, mana wakah, tahan nafsu. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Orang yang takut berdiri di hadapan Allah, dia tahan nafsu dia. Lalu dikata mengeraskan akan dia, maka dia tidak mengikut akan nafsunya. Jadi begitulah, tak ikut nafsu. Kalau ikut malam, memang malam, tapi dia tahan, dia berlawan, buat amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi nak lawan nafsu. Nafsu kita kan saya dah beritahu, satu umpama binatang yang liar. Jadi kalau umpama binatang yang liar, beratkan di atasnya barang-barang, jadi binatang tu tak liar lah. Beratkan di atasnya. Jadi kalau katakan kuda contohnya, kuda tu liar. Tapi kalau kita tor barang banyak-banyak, dia tak liar mana? Tak liar mana? Jadi itu gambarannya. Maka kena beratkan dengan ibadat. Biar nafsu tu tak liar. Tapi payah nak beratkan dengan amal ibadat. Yang kedua, nafsu ini umpama anjing yang ganas. Maka anjing yang ganas ni kita nak berlawan dia, dah rock nak berlawan dengan dia. Kita sempak dia sekali dua boleh lah, dia terekam kita dengan kita-kita. Maknanya tak tahan kita. Anjing yang ganas. Lalu dikatakan cara nak lawan anjing yang ganas ni, duduk dengan tuan anjing. Kita duduk dengan tuan dia. Tuan dia jengkuh anjing, tembok lari anjing. Jadi tak, anjing pun selamatlah kita. Jadi duduk dengan Allah. Yang pertama, kita ni kena banyak sembahyang, banyak baca Quran, banyak ibadah-ibadah. Ni bagi orang yang rajin, alhamdulillah. Sembahyang sunat tak tinggal. Saya dulu cari buku sembahyang sunat. Habis sembahyang sunat saya buat. Dulu ni habis sembahyang sunat tinggal. Maknanya cari sembahyang sunat apa yang tak buat lagi. Buat. Punya susah nak istiqamah ni. Susah. Jadi yang pertama, kita cuba kalahkan dia dengan ibadat banyak. Siapa yang rajin sembahyang sunat banyak-banyak. Siapa yang rajin baca Quran banyak-banyak. Supaya nafsu itu jadi lemah, ibarat binatang yang liar. Jadi bila kita beratkan dia dengan ibadat, maka dia jadi tunduk kepada kita. Kalau tak boleh juga, pergi kaedah yang kedua. Kaedah yang kedua, kita duduk umpama anjing yang liar. Anjing yang liar ini, maka kita jangan lawan dengan dia. Lawan dah. Nak lawan sama, nak puasa. Hari Khamis puasa kan, tengok nasi minyak mikir. Perut nak puasa, nak makan tampuk, lawan tampuk, kau makan tu. Dah urut kita. Maknanya. Jadi yang kedua, cara yang kedua dengan cara apa? Cara yang kedua, kita duduk dengan Allah lah. Banyakkan berzikir lah. Pergi kaedah yang kedua. Kaedah yang kedua, biar berzikir, biar tak ada uang dia. Ambil sebeng lama ni. Biar banyak. Kemudian yang ketiga, nak jinakkan dia. Maka kita kurung dia umpama burung. Dia dah sangka, kita kurung dia. Bila kita dah kurung dia, akhirnya dia jadi jinak. Setengah-setengah lah. Kita duduk kurung dia, kita panggil dia mari semula. Tempat duduk lama, maka kita kena kurung. Jadi kita kurungkan dia ni dengan cara macam mana? Kurungkan nafsu. Dengan mujahadah. Kurang makan, kurang minum, kurang tidur, kurang cakap. Berat-berat belakang ni. Maknanya batu saya mengambil kaedah jalan yang kedua lah. Ambil jalan nak berzikir lah. Supaya tujuan dia nak lemahkan ataupun nak tundukkan, supaya kita dapat kerjakan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu dikatakan bahawa kerana ialah yang menegahkan daripada kebajikan, kerana nafsu inilah yang menghalang kita melakukan kebaikan. Bukan tidak mahu buat kebaikan, nak. Saya tanya orang, semua nak belaka. Kadang-kadang kita duduk dalam ilmu, macam-macam kita ingat nak mengaji, ingat nak sembahyang. Dan ini juga terkena pada para sahabat. Para sahabat dia tu beritahu pada Nabi. Dalam satu hadis, saya pun lupa lah matan dia, hadis dia mengatakan bahawa sahabat Nabi kata, kami duduk dalam majlis ilmu Nabi,
Kami macam-macam nak buat amal ibadat, tapi bila keluar saja lala balik. Lala balik. Jadi nak beritahu, Nabi suruh dia ini betul-betul ingat pada Allah. Banyakkan berzikir. Bila banyak berzikir, jadi benda apa ni? Bila kita sudah ingat pada Allah, jadi dorongan itu nak buat amal ibadat itu menjadi kuat. Lalu dikatakan, namun demikian memang nafsu itu menegahkan daripada kebajikan, kebaikan, dan menyalahi bagi hawa, dan mengeras akan nafsu daripada sangat pekerjaan atas manusia. Sangat suka pekerjaan atas manusia. Dan ingat dia kata nak menyalahi nafsu, nak mengekang hawa nafsu. Nak mengekang hawa nafsu ataupun dia nak tahan nafsu adalah satu pekerjaan yang cukup payah. Bukan perkara yang mudah. Bukan semua orang berjaya. Kadang-kadang tergelincir juga dalam melakukan amal ibadat kepada Allah. Jadi kita setiap hal nak buat amal ibadat tu bukannya senang. Sekian hal. Jadi akhirnya kita pula nak istiqamah juga payah. Hawa nafsu ni tak dapat lagi. Dia akan bersama dengan kita. Nafsu yang ada pada kita, di antaranya nafsu ammarah. Ammarah ni dia mari mikir nak buat benda tak molek sama. Hatta yang kita semayang awal, dia kata tak apa, hari ni lewat kali tak apa. Kadang-kadang lelek dah dengar azan, dia mari pula kata baru lagi bang. Baru lagi bang, lalu duk tangguh amal ibadat. Ini nafsu kita. Nafsu kita memang begitu. Lalu disuruh kepada kita lawan nafsu amarah ni. Lawan nafsu ni. Nak lawan nafsu dengan cara macam mana? Sebab itu ulama letak jalan zikir. Berjalan zikir ingat pada Allah, jadi nafsu tu jadi tunduk kepada kita. Jadi tidak dapat tidak kita disuruh agar maknanya tundukkan nafsu kita. Tujuan dia apa? Tujuan dia untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Dan bukan senang. Ada ulama kata 10 tahun dia berjuang nak istiqamah dalam ibadat. Akhir kali bolehlah istiqamah sampai ke mati. Sahabat Nabi ditegur, Abdullah ibn Umar. Dia ini semayang malam buat dah buat. Ini sahabat Nabi. Sehinggalah Nabi kabur ke dia, mu jangan jadi gitu. Nabi pun larang dia. Akhir sekali dia pun kemaafkan pun. Akhirnya dia pun dalam keadaan macam itu, tak boleh nak melakukan amal boleh nak buat amal ibadat secara istiqamah. Sahabat Nabi Abdullah ibn Umar. Sehinggalah Nabi kabur, jangan begitu, teruskan sampailah dia buat amal ibadat sampai ke mati. Nanti tak nak tutup. Mana-mana ada saya pun tutup lah. Okey, baik. Lalu dikatakan di sini yang kedua, bahawasanya hamba apabila adalah ia mengerjakan kebajikan. Seorang hamba itu, ahli ibadat itu, apabila dia melakukan ibadat, dia melakukan ibadat, senang tak ibadat? Payah. Payah nak buat ibadat. Kita nak belajar ni kadang-kadang macam-macam halangan. Dia mari malam, dia rasa tambah gila macam-macam. Hak tukang mengajar tu mari ngatur mata lah. Dia mari macam-macam dia buat begitu. Jadi kadang-kadang dia jadi malas macam-macam. Jadi nak buat kebajikan ni bukannya senang, kita kena lawan. Maka apabila adalah ia mengerjakan kebaikan, kebajikan ataupun ibadat serta kepayahan dalam keadaan payah. Buat amal ibadat dalam keadaan payah, bukan senang buat amal ibadat. Dalam keadaan payah, nascaya lazimlah ia sungguh memeliharakan baginya. Maka hendaklah lazim tu, hendaklah ia bersungguh memeliharakan baginya. Kena jaga ibadat. Satu hal kita nak buat ibadat, satu hal bukan senang. Yang kedua, nak jaga ibadat tu payah. Boleh nak jaga ibadat, payah kita nak jaga ibadat. Sama ada nak jaga itu ketika dalam kita beribadat tu nak jaga betul-betul, satu hal. Yang kedua, kita nak jaga jangan ibadat tu jadi rosak. Dengan cara macam mana jadi rosak? Kadang-kadang kita buat amal ibadat, lepas kita semayang, lalu kita tak jaga dah lidah, mata, telinga, habis rosak amal ibadat. Kadang-kadang lepas kita semayang, tapi bila kita kena musibah, kita kata bapa Allah Ta'ala beri aku, jadi buruk sangka mau dengan Allah, habis rosak amal ibadat.
Ataupun kita semayang banyak-banyak, alhamdulillah, bukan senang nak bangun pukul 3 pagi, bangun juga ngatur-ngatur mata. Sampai salah. Maknanya nak masuk bilik air pergi masuk bilik lain pula. Pergi buang tamu lah mana mana payahnya nak tu bangun malam. Bangun malam, kita bangun malam, basuh-basuh ambil wudu, cerah dalam mata. Akad takbir, habis semayang sampai ke cerah. Apa maya subuh. Start daripada pukul 3 pagi, tak berhenti semayang subuh saja. Lepas maya subuh mari pula dalam hati, bahasa-bahasa aku baguskan. Allah, sakit dulu. Maknanya nak cari mana orang macam aku. Kadang-kadang kita, kalau kita puasa sunat, cuba puasa sunat 3 bulan. Kalau cakap banyak lah, 3 bulan saja. Tak tinggal Isnin Khamis dengan Isnin Khamis. Tengok orang makan, siapa tak puasa sunat langsung. Awal kita puasa sunat. Tu nak lebih tahu. Nak jaga ni payah, bukan senang nak jaga ni. Maknanya ini amalan yang boleh kita jadi rosak amalan. Amalan jadi rosak maknanya. Lalulah ataupun yang ketiga kita nak jaga daripada nak jaga istiqamah. Hatta kadang-kadang sudah setahun istiqamah, tiba-tiba terputus habis. Tak buat juga amal ibadat. Nak jaga tu sungguh-sungguh kena jaga. Lalu dikatakan bahawa hinggalah jangan membinasakan atasnya, kerana ibadat sudahlah payah, maka jangan binasakan. Kita sebab tu dalam buat ibadat jangan kita gaduh banyak. Siapa boleh buat banyak, alhamdulillah. Tapi yang paling lebih penting itu jaga ibadat itu lebih penting. Jaga ibadat itu lebih penting. Jangan ada ujub, jangan ada riak, jangan ada takabur, jangan ada sum'ah. Kemudian jaga pula istiqamah amal ibadat tadi. Maka hingga jangan membinasakan atasnya. Jangan binasa. Kadang-kadang malam kita beribadat, esok kita pergi korang ambil ibadat kita. Sampai itu tak jaga lidah. Sebagai contoh, habis amal ibadat kita beri korang. Maknanya jadi akhirnya kita bangkit dalam keadaan muflis. Kenapa muflis? Kerana sudah tidak ada amal ibadat. Jadi di atas dunia orang ahli ibadat, tapi nanti di negeri akhirat ada orang yang dia nak dibangkit depan Allah, tidak ada pahala baginya. Kenapa tidak ada pahala? Kerana pahalanya rosak, batal amalnya. Sebab itu ada wanita yang ahli ibadat zaman Nabi, buat ibadat malam berjaga, siang berpuasa. Anak saya mana? Malam berjaga, siang berpuasa. Ada juga zaman kita musim bulan Ramadan, malam jaga, siang puasa. Jadi begitulah keadaan dia beribadat. Maka orang ini dipuji oleh sahabat Nabi yang lain. Lalulah ketika itu orang bertanya dengan baginda Rasulullah SAW, bagaimana dengan wanita yang ahli ibadat? Nabi menjawab, wahia finnar, dia di dalam neraka, dia ahli neraka. Maknanya orang yang sudah sembahyang malam dan puasa siang hari jadi ahli neraka lagi. Dia bukan masalah ibadat banyak. Dia masalahnya adalah dia adalah orang yang tidak mampu menjaga lidah. Lidah saja tak mampu nak menjaga lidah. Sebab itu mujahadah dia kata kurang bercakap, banyak orang berzikir. Kurang, bukan kurang bercakap, cakap korang terus tu jadi kuat ke diri. Kurang bercakap, banyak berzikir. Maknanya kemudian kurang makan, banyak berpuasa dan sebagainya. Lalu dikatakan di sini sehinggalah jangan sampai membinasakan atasnya, dan kerana memelihara akan atas amalnya, kerana menjaga amal. Jaga amal. Yang pertama, jaga ibadat itu supaya sah ibadat. Ibadat kena jaga, mesti sah. Jangan kita main benda boleh. Saya ingat tu hari zahir tak jaga, kena jaga. Ibadat yang zahir kena jaga. Yang pertama, jaga bagi sah ibadat lagi. Yang kedua, jaga jangan sampai rosak pahala ibadat. Yang ketiga, jaga supaya ibadat itu istiqamah. 3 perkara ni kena jaga biar betul-betul istiqamah dalam melakukan ibadat kepada Allah. Lalu dikatakan bahawa memelihara atas amalnya itu sangat payah di dalam mengerjakan amal, dan nak jaga itu sangat payah. Sangat payah.
Orang yang nak memeliharanya. Sebab tu kita minta pada Allah, biar kita ni mati dalam ibadat pada Allah. Kerana nak beribadat ini, Allah Ta'ala tengok bila ni nanti nak mati nanti. Masa belum mati ni macam-macam lah. Walaupun ibadat banyak dan sebagainya, tapi bila nak mati nanti, tengok situ penghujung. Penghujung bagi amalan tadi. Kadang-kadang orang itu sudah baik. Nabi pergi berjumpa dengan seorang sahabat. Nabi tanya bagaimana keadaanmu. Jadi dia rasa sakit dia ni. Dia rasa macam tidak ada tidak ada harapan. Lalulah dalam keadaan macam tu, Nabi tanya dia. Dia kata, aku hari ini berbaik sangka dengan Allah. Lepas tu, baik sangka dengan Allah. Bila baik sangka dengan Allah, Nabi mengatakan bahawa Allah Ta'ala itu mengikut sangkaan hamba dia. Jadi kita kadang beribadat, bimbang, takut nanti buruk sangka dengan Allah, ataupun dengan arti kata tidak yakin dengan Allah dan sebagainya. Maka dikatakan bahawa mesti orang itu jaga agar selamat amalnya. Dan yang ketiga, bahawasanya kampung ini kampung fitnah. Kampung dia, kampung batu buruk. Tidak. Yang dimaksudkan kampung itu dunia ini, negeri ini. Negeri ada dua, satu negeri akhirat, satu dunia, satu akhirat. Jadi dia sebut kampung. Maka kampung ini kampung fitnah, negeri ini negeri fitnah. Memang duduk dalam fitnah. Siapa yang duduk atas muka dunia ni, kalau dia tak kena fitnah ni, ada masalah dia. Sebab apa? Sebab dia duduk dekat kampung fitnah. Memang kena fitnah lah, macam-macam. Maka dia kata tempat ini fitnah. Apa makna fitnah? Fitnah ni ujian. Apa makna fitnah? Fitnah ini perkara yang boleh membawa kepada dosa, perkara yang boleh membawa pada lalai. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta benda kamu, anak pinak kamu fitnah. Bukan fitnah orang kata kita saja, itu fitnah dia juga. Jadi perkataan fitnah ini luas. Di antaranya fitnah itu adalah perkara yang boleh melalaikan seseorang daripada ibadat pada Allah. Banyak benda kita lalai pada Allah Ta'ala. Innama amwalukum, harta benda memang lalai. Yang tak ada harta benda ni tak ada lagi. Kalau ada pun lalai juga katakan. Harta benda kamu ini melalaikan kamu. Sahabat Nabi dia tengok kalau harta benda ni lalaikan dia infak bisa-bisa. Tak kira apa, kebun tak kebun dia infak. Ni sahabat Nabi. Kita kalau infak gitu kau lalai, kita susah hati. Salah kalau dia. Jadi nak beritahu harta benda. Wa auladukum, dan juga anak pinak kamu juga fitnah juga. Jangan sampai kita ni kadang-kadang ahli keluarga kita menyebabkan kita terhalang untuk melakukan ibadat kepada Allah Ta'ala. Lalu dikatakan dunia ni penuh dengan fitnah dan juga percubaan, ujian. Dunia ni duduk atas ujian. Tiada manusia kecuali manusia. Siapa yang banyak ujian? Orang yang banyak fikir akhirat, dia akan banyak kena ujian. Kalau orang tu banyak fikir akhirat, dia banyak kena ujian. Allah Ta'ala akan uji dia. Kerana ujian ini tempat tinggi. Jadi nak naik tempat tinggi ni kan payah. Mana payahnya tempat rendah tempat tinggi? Kalau naik gunung Everest dengan naik bukit besar, mana payah? Kan payah gunung Everest lagi lebih tinggi. Jadi akhirat ni yang sesuatu yang tinggi, maka kita memikirkan sana tinggi, maka dia uji. Nak naik tempat tinggi, maka dia uji. Begitu gambarannya. Maka dikatakan dunia ini tempat fitnah, tempat ujian, tempat percubaan. Cuba ni Allah Ta'ala uji, Allah Ta'ala beri musibah, Allah Ta'ala beri pahala, tanda kasih Allah. Allah Ta'ala kasih kita sebenarnya. Maknanya orang ni tak boleh lari, memang kena uji. Kadang-kadang ada orang datang baru ni, dia kata begitulah, saya ini baik sangat dengan dia, baik sangat dengan dia. Tiba-tiba masalahnya salah faham macam mana, timbullah masalah. Timbul masalah. Kata tak apalah, ini ujian daripada Allah Ta'ala belaka. Tak ada manusia yang tidak ditimpa ujian. Memang kena ujian, masing-masing kena ujian. Kadang-kadang bila kita kena ujian ini, kita teringat juga. Kena ingat apa? Nabi ketika ditimpa ujian, orang-orang Mekah tak mau terima Nabi. Sebab tu kalau kita baca kisah Nabi, memang menyayat hati sebenarnya.
Kita jangan baca kisah Nabi sudah berjaya di Madinah. Itu pun lepas berjaya di Madinah pun berperang lagi. Tapi masa duduk di Mekah, kalau baca kisah umpama kitab Sirah Ibn Hisham sebagai contoh, derita Rasulullah ujian satu-satu. Tapi bagi Nabi ni tak kisah. Tapi Nabi ni jadi contoh kepada umat. Kalau mu kena macam ni begini, kena macam ni, kena macam ni. Saya ada baca satu kisah yang saya tak boleh nak baca apa habis. Kisah Nabi dengan Abu Jahal. Apa yang Abu Jahal buat pada Nabi? Satu-satu dia tunjuk. Hari Nabi buat. Tetap mampu nak baca sampai habis. Sebab apa? Kisah menyayat hati. Kalau begitu, Masya Allah, banyaknya Allah Ta'ala uji pada Nabi. Padahal Nabi ni orang yang kasih. Mana orang yang Allah Ta'ala kasih? Yang dikasihi oleh Allah tak ada dah. Yang paling mulia Nabi, ana akramul makhluqin wala faqra. Aku orang yang paling mulia, bukan aku nak berbangga, kata Nabi Allah Ta'ala. Tapi orang yang Allah Ta'ala kasih, Allah Ta'ala uji. Saya nak tanya, kalau seorang ayah dia sayang anak dia kena beri belaka ke? Jangan beri belaka. Jangan beri belaka. Kemudian kalau tu dia didik, dia marah dan sebagainya. Marah tu tak dikasih. Kadang-kadang kalau tak rajin marah, anak jadi mual. Orang Terengganu kata meta. Maknanya jadi mual. Jadi nak beritahu Allah Ta'ala kasih Nabi ni, dia uji satu-satu. Maka dunia ini tempat ujian. Siapa yang diuji, maknanya diuji. Makin banyak ujian, itu orang yang paling afdal. Makin banyak ujian. Sehingga kan sahabat Nabi, kalau dia tak kena ujian, dia susah hati. Kerana di antara tanda Allah Ta'ala kasih kepada hamba-Nya, Allah Ta'ala beri ujian pada dia. Ujian. Maka dunia ini tempat ujian, tempat kena musibah. Sebab itu dia kata dunia jannatul kafir. Dunia ini apa ni? Dunia ini syurga bagi orang kafir. Sijnul mu'mini wa jannatul kafir. Dunia sijnul mu'mini wa jannatul kafir. Dunia itu penjara bagi orang yang beriman. Penjara bukan sedap, ada penjara. Dah cari tanya orang. Bukan sedap. Mana kadang-kadang derita apa ni? Dalam keadaan susah dan sebagainya. Tapi wajannatul kafir, dunia ni syurga bagi orang kafir. Orang kafir biarlah. Maka Allah Ta'ala uji orang-orang yang beriman itu sebagai ujian. Maka dikatakan barang siapa ada padanya, maka tak dapat tiada baginya dicubakan dengan kepayahan. Barang siapa yang ada padanya pada dunia, barang siapa yang duduk dekat atas dunia, duduk dekat kampung yang penuh ujian, ujian itu, maka tiada, yakni mesti baginya daripada dicuba dengan kepayahan, dia pasti akan diuji dengan kesusahan. Diuji dengan kesusahan, dan bahalanya akan diuji dengan bahala daripada Allah. Allah Ta'ala uji. Dan yang demikian itu berbagai-bagai bilangannya. Maka demikianlah macam-macam ujian Allah Ta'ala uji. Setiap ujian orang tidak sama. Maknanya orang Allah Ta'ala uji tidak sama. Dia tengok atas kedudukan orang. Yang kita takut ujian atas akidah. Mari masuk dalam kampung, budak muda lagi nak murtad. Pakai sokok, comel. Umur berapa? 20-an. Saya tak tahu sebab saya daripada Kuala Lumpur, isteri saya baca dalam kampung. Dia pun tunjuk, dia kata budak muda nak murtad. Ujian yang kita takut, ujian musibah. Musibah agama yang menyebabkan tu. Sebab tu kalau kita baca empat imam besar, Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, mereka dia uji. Imam Syafi'i kita sampai darah keluar ikut buku. Dia kena seksa kerana fitnah. Dia difitnah. Dia tak sebut pun kenyataan begitu, tapi orang kata ini kenyataan Imam Syafi'i. Lalulah dia kena tangkap. Kena heret berpuluh-puluh kilometer jalan, tangan dan kaki dirantai. Tangan dan kaki dirantai sehingga kan darah keluar ikut kuku tangan dan kuku kaki keluar darah. Ini Imam Syafi'i kita. Diuji oleh Allah Ta'ala. Imam Ahmad Ibn Hanbal begitu juga. Yang kena pukul di dalam penjara, pukul sehingga kan tidak ada tempat belakangnya kecuali kena kesan, kena sepat.
Ujian Allah Ta'ala beri sebenarnya. Ada sahabat Nabi yang dia itu kena hiris daging sikit-sikit. Dia kena letak, dia kena ikat, kemudian orang hiris lagi. Tinggalkan agama, tambah sikit, hiris lagi sikit, hiris lagi sikit. Sampai pada satu peringkat, orang tu kata apa? Orang tu kata, naklah kamu bebas daripada penyiasat ini apabila tempat kamu diganti dengan Muhammad. Tempat kamu ni, maknanya aku lepaskan kamu. Kalau kamu setuju, aku beritahu Muhammad, Muhammad mengganti dia. Patut aku lepaskan kamu. Begitu. Lalu dia kata, jangankan kata nak selesa macam aku ini, sedangkan duri pun aku tak benarkan kena Nabi. Tak ada. Setengahnya tak boleh tambah, baru jalan. Setengahnya bukan maksiat tu, musibah. Setengahnya musibah pada ahlinya. Setengahnya musibah pada ahli, yakni kadang-kadang diuji dengan ahli keluarga. Sama ada ahli keluarga itu kadang-kadang menyusahkan kita ataupun bermusuhan dengan kita. Lalu diuji dengan ahli keluarga. Ataupun ahli keluarga itu kadang-kadang tidak mahu beribadat dengan kita, tidak mahu beribadat. Ini ujian. Keluarga ni siapa? Kalau kita ini suami dan anak-anak itu ahli keluarga kita. Maknanya dan begitu juga isteri dan anak-anak itu ahli keluarga. Nak tarik ahli keluarga bukan senang. Ada orang mengalu, dia kata, Allah payahnya saya nak suruh isteri saya belajar. Dia dahulu dia itu berubah mendadak. Dia duduk di luar, balik Terengganu ada masalah pergi masjid juga. Mari pergi masjid juga, belajar alhamdulillah berubah. Terus serta-merta mendadak pakai jubah lalu pergi masjid juga, berubah serta-merta. Lepas tu dia nak suruh ubah isteri dia serta-merta macam dia, kat mana boleh. Pergi dia jemput saya pergi rumah dia, isteri dia tak kata orang mari. Cakap dengan kita, dia gitu macam mana. Maknanya balik dia kata, saya menangis, malu ke ustaz dia. Saya kena marah, dia kata marah. Akhirnya berlaku apa? Isteri dia pula berubah, dia pula jadi nanu macam tu. Jadi balik sebab tu nak beritahu, pemberian ini daripada Allah. Maknanya, maka kadang-kadang musibah ahli keluarga ni, kadang-kadang berpunca pada kita juga. Suami memang nak isteri baik, tapi suami kena baik. Suami pun mesti kena baik juga, barulah jadi isteri baik. Begitu juga isteri nak suami baik, maka isteri pun kena baik juga. Baiklah dia kata, saya dah baik dah ustaz. Andai kata dia kata gitu, tak ada dia kata gitu. Maknanya saya semayang dah, tinggal dah, saya mengaji, tapi suami saya mengaji je cepet gitu je. Ngaji pun tidak, semayang pun tidak. Saya dah berdoa tiap-tiap hari dah, tapi ingat, isteri ni dia doa lah ke suami, doa saja, bukan kita yang ubah. Isteri tak boleh ubah, ustaz-ustaz boleh ubah, ustaz-ustaz pun anak dia pun ustaz bukan juga. Saya sendiri, mana saya pernah ngaji anak saya? Tak pernah mengajar orang lain. Bila kita ajar ngaji, kabar atas belakang kita. Jadi nak beritahu, kena tu, kena ada usaha. Serah pada Allah Ta'ala, berdoa pada Allah. Baiklah, dia kata saya dah berdoa. Dulu ada dia telefon, saya dah berdoa 3-4 kali saya pun tanya, saya dah berdoa dah macam mana. Kata, dah cubalah, suruh mari sini. Dia kan nak kabur. Nak kabur. Tapi suami saya pandai cakap, halau saya. Dia cakap-cakap gini, kita senyap. Tak apalah, doa pada Allah. Kita buat baik-baik. Kita dakwah secara somita. Kalau secara somita, dakwah diam-diam saja. Kita tunjuk akhlak baik. Kita doa pada Allah. Kalau lama-lama ahli keluarga kita akan berubah lah. Akan berubah. Kalau tidak berubah pun, itu kita serah pada Allah. Tapi seorang isteri yang salihah, dia ini taat pada suami. Walaupun suami dia ni diuji dengan suami macam-macam, dia akan dapat pahala, umpama pahala Asia isteri Firaun.
dapat pahala besar manakala dia sabar. Maka di musibah diuji dengan anak-anak. Maka kena faham baik kita siapa? Kita Nabi, kita bukan Nabi. Apa yang berlaku pada Nabi Adam? Nabi Adam kan anak dia berpuluh-puluhan. Apa yang berlaku kepada Nabi Nuh alaihi salam? Yang Nabi Nuh buat kapal, kemudian Nabi Nuh kata main atas kapal, ya bunayya kam ma'ana, wahai anakku naik atas kapal ini bersama dengan aku. Anak dia kata tamu. Maknanya dia nak pergi atas bukit, dia tak mau naik atas kapal bersama dengan Nabi Adam, Nabi Nuh alaihissalam. Bagaimana dengan isteri dia? Isteri Nabi Nuh. Mana suami tak sayang isteri? Memang sayang. Nabi Nuh habis orang tekan Nabi orang ataupun habitat. Habis tu ajab dawa. Akhir kali dia pujuk betul-betul isteri dia, biarlah naik atas kapal. Isteri dia tamu, anak dia tamu. Ketika anak dan isteri dia tenggelam, dia mengadu lagi pada Allah, ya Allah, itu ahli keluargaku. Allah Ta'ala kata itu bukan ahli keluarga kamu. Kenapa? Kerana tidak mau bersama dengan Nabi Nuh AS. Jadi kita siapa, kita duk fikir-fikir, aku ni orang biasa saja. Tak ada apa-apa. Sedangkan Nabi pun begitu juga. Begitu diuji oleh anak isterinya. Sebab tu dia kata wa'mur ahlaka bis-salah wastabi 'alaiha. Kamu suruhlah ahli keluarga kamu dengan sembahyang, wastabi 'alaiha, dan sabar. Allah Taala kata suruh dan sabar. Bermakna bukan mudah suruh. Kalau suruh sekali buat ya. Kalau anak kita punya suara mayang tu, dia mayang. Kita tak ada mayang. Maknanya jadi nak beritahu, wa'mu ahlaka bis-salah, suruh ahli keluarga kamu sembahyang. Ya suruh sembahyang. Wastabir 'alaiha, tetapi sabarlah kamu nak suruh dia sembahyang. Maknanya kita marah anak kita payahnya nak semua sembahyang. Payah juga nak suruh sembahyang. Dah kita dulu kan mau kita suruh. Kadang-kadang lebih kurang je. Kadang-kadang ni tak ada kena-kena depan ni, saya tak tahu lah. Maknanya jadi kadang-kadang begitu. Allah Ta'ala kadang-kadang dibalikkan. Kita dulu tak ikut mak kita, Allah Ta'ala anak kita tak ikut. Kadang-kadang kita tak ikut suami kita, anak kita pun tak ikut kita. Begitu keadaannya. Maka Allah Ta'ala akan uji dengan ahli keluarga. Sebab tu Allah Ta'ala kata, Nabi bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Buat baiklah kamu kepada ahli keluarga kamu, dan aku, kata Nabi, adalah orang yang paling baik dengan ahli keluarga. Sebab tu orang yang baik ni orang yang baik dengan ahli keluarga. Kadang-kadang orang lain komen baik dengan isteri kat Allah, macam Rima ke sini. Macam Rima ataupun macam sini. Dia main jeli gitu. Kopi satu. Begitu. Masya-Allah. Maka kena buat baik. Maka diuji oleh ahli keluarga dan seterusnya, dan kerabahnya, kaum kerabatnya boleh jadi adik-beradik kita, yang rapat dengan kita, kadang-kadang diuji dengan adik-beradik dan sebagainya. Maka ini ujian daripada Allah, darah daging kita. Lalu diuji dengan kaum kerabat. Macam Habil dan Qabil kan adik-beradik, mereka berbunuh-bunuhan di antara satu sama lain. Maka banyak contoh-contoh yang berlaku. Akhirnya dengan sebab itu menjadi satu kesukahan ataupun satu ujian. Kadang-kadang dengan hak dalam rumah ataupun sama-sama dekat-dekat ini jadi musibah lebih besar. Itu bagi kita, kalau orang luar tak suka, kita takut. Tapi kalau adik-beradik tak suka, isteri tak suka, anak tak suka, jadi kan susah hati. Ujian. Sebab tu Allah Ta'ala sebut kepada Nabi, wa anzir ashiratakal aqrabin. Kamu beri peringatan kepada ahli keluarga kamu yang hampir. Lalu Allah Ta'ala uji siapa yang memusuhi Nabi, bapa saudara Nabi sendiri. Bapa saudara Nabi ni dia kasih Nabi. Abu Lahab ini ketika Nabi lahir, dia telah sembelih 100 ekor unta. Sambut maulud Nabi. Ada sambut maulud Nabi 100 ekor unta? Ada kalangan kita. Kalau kita kumpul duit ramai-ramai pun rasa nak payah nak 100 ekor unta. Maknanya bersungguh dia. Tetapi akhirnya Abu Lahab lah yang memusuhi Nabi. Sampai dia kata taballaka ya Muhammad alihadza jama'tan. Ketika Nabi berdakwah,
dekat Bukit Qobais, Nabi pupur bapa-bapa saudaranya. Nabi tanya, kalau aku cakap mu percaya tak? Bapa dah percaya. Percaya. Kalau aku kata di belakang bukit sana tu ada perampok yang akan menyerang kamu, yang menyerang kita semua, percaya ke tak percaya? Dia kata, sesungguhnya aku tidak pernah mendengar perkataan dusta daripada kamu. Katalah wahai anak saudaraku, katalah apa nak kamu nak kata, aku percaya belaka. Lalulah Nabi mengajar agar menyembah Allah Ta'ala. Percayalah, patung-patung berhala itu la yadurru wa la yanfa, tidak memberi mudarat, tidak boleh memberi manfaat. Lalu Nabi pun menyeru supaya menyembah Allah Ta'ala. Lalu dia bangun, tabballaka ya Muhammad ali hadza jama'atan. Tabban terjemah apa? Binasa. Ada terjemah bahasa yang sebenarnya celaka engkau wahai Muhammad. Siapa kata dia? Abi Lahab. Marahnya Abi Lahab. Mungkin dengan nada kuat. Kita pun tak erti nak ada nada kuat ni. Tapi nak beritahu tabballaka ni nada marah. Dan ali hadza jama'tana, adakah ini tujuan kamu kumpulkan kami? Nak hina datuk nenek moyang kami yang telah menyembah patung-patung berhala, nak menyesatkan datuk nenek moyang kami. Lalu semenjak hari itu mereka itu telah memusuhi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Bapa saudaranya, Abi Lahab. Allah Ta'ala kata, tabbat yada Abi Lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Binasa tangan Abi Lahab, binasa. Allah Ta'ala jawab dengan tabbat. Dia jawab, tabban laka ya Muhammad. Allah Ta'ala jawab, tabbat yada Abi Lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Binasa tangan Abi Lahab kerana tangan ini ingin memusuhi Muhammad, ingin memukul Muhammad. Lalulah dikatakan bahawa tidak ada manfaat apa yang dia lakukan, apa yang dia usaha. Apa yang ada pada dia, apa yang dia usaha tidak bermanfaat. Maknanya harta Abu Lahab ni banyaklah. Kalau 900 ekor unta bukan jalan-jalan orang. 100 ekor unta, harta dia banyak, tapi harta banyak tak ada manfaat. Kenapa? Kerana memusuhi Nabi. Nabi diuji oleh siapa? Oleh bapa saudaranya. Kemudian hak baik pula, Abi Talib baik ayah pada Sayyidina Ali. Abi Talib ni baik. Baik orang mari pujuk Abi Talib. Lalu Abi Talib beritahu baik-baik. Sehingga Abi Talib kata, wahai anak saudara, kamu dakwalah, selagi mana aku ada, aku lindung kamu. Lepas tu Nabi ni, ketika Abi Talib ada, mana Nabi kena seksa? Orang sahabat, orang-orang Mekah jadi malu ke Abi Talib, pemimpin. Tapi bila Abi Talib wafat, mulalah penyiasaan pada Nabi. Sehingga kan ketika satu hari Nabi sembahyang, lalu Abu Jahal lempar sesuatu kotoran atas kepala Nabi. Jadi nak beritahu diuji dengan kaum Qurabah. Kaum Qurabah dan juga saudaranya ataupun adik-beradik kaum Qurabah ni, mungkin orang yang dekat, termasuk jiran, termasuk bapa-bapa saudara dan sebagainya, saudaranya, adik-beradik ataupun kawan-kawannya, dan juga sahabatnya ataupun diuji dengan sahabat-sahabat. Jadi jaga juga, kita disuruh bersahabat, tapi bersahabatlah dengan orang yang baik. Kerana apabila kita bersahabat, kita akan mengikut sahabat. Sebab tu kalau kita nak tahu orang itu baik tak baik, kita tengok sahabat dia. Kalau dia bersahabat dengan orang baik, nasib dia baik. Kalau dia bersahabat dengan orang yang buruk akhlaknya, nasib buruklah akhlaknya. Lepas tu disuruh kita bersahabat dengan sahabat yang baik. Kadang-kadang diberi musibah dengan sahabat. Sahabat yang mengkhianati kita, sahabatlah yang menzalimi kita. Kadang-kadang sahabatlah yang dengki pada kita. Maknanya orang yang baik dengan kita. Kita ni kadang-kadang bila kita baik, kita luahlah apa-apa kita beritahu. Bila kita balok, habis je sepo kita. Kadang-kadang dia sepo tu, kadang-kadang benda yang tak ada dengan kita, kita tak ada pun gitu dia sepo. Dia sepo macam-macam yang berlaku. Jadi kadang-kadang mari mikir, baik malah kawan orang. Rasa-rasa fikir gitu saja. Sebab tu masa zaman Hasan Basri, ada seorang yang tak suka langsung berkawan dengan orang lain. Sehingga Hasan Basri tengok orang ni pelik, anak murid ni pelik, tak bercakap mana, dan dia satu habis masa duduk di satu sudut berzikir satu. Lalu Hasan Basri pun datang jumpa dia. Kenapa kamu tak berkawan dengan orang? Dia kata, aku berkawan dengan orang, banyak menyesal. Dia tak menyesal.
Banyak menyesal. Tapi aku duduk berseorang ni bermakna aku bersama dengan Allah. Tapi aku duduk dengan orang ni banyak aku menyesal duduk dengan makhluk ni. Lalu kadang-kadang kita diuji dengan sahabat. Sahabat kita. Yang mengkhianati kita, yang menzalimi kita, ini banyak dah. Masing-masing kadang-kadang banyak contoh-contoh. Masing-masing pun boleh beri contoh diri. Musibah di atas sahabat. Kadang-kadang dengan kematian, sama ada kematian ahli keluarga, kerabat, saudara, sahabat, kadang diuji dengan kematian. Orang-orang yang kita kasihi. Orang-orang yang kita kasihi kadang-kadang diuji dengan kematian. Jadi begitu. Saya dulu ada seorang sahabat masa budak sama dengan dia. Lalu saya masa duduk di Johor, saya pun pindah di sini. Saya rasa nak jumpa dia, siapa saya pun mimpi jumpa dia. Lalulah dapat peluang, sukanya saya turunlah ke Johor. Saya sapa kat kampung tu, saya tanya orang, meninggal tu. Meninggal tu. Allah sedih dalam hati. Jadi nak beritahu kematian, diuji dengan kematian. Allah Ta'ala kadang-kadang diuji dengan kematian kepada ahli keluarga. Ada musibah ni. Orang yang mati anak seorang, anak 3 orang tu menjadi pendendeng dekat azab api neraka nanti. Lalu sahabat kata, ya Rasulullah, kalau 2 orang, kalau 2 orang pun jadi pendendeng. Kalau seorang pun jadi pendendeng daripada azab api neraka apabila berlakunya kematian anaknya. Lebih-lebih lagi anaknya yang belum balik. Tetapi dengan syarat apabila berlaku kematian itu, hendaklah dia sabar di atas ujian Allah. Kita memang sayang, tak ada orang yang kita tak sayang. Maknanya memang kita sayang ahli keluarga kita. Tetapi kita kena faham Allah Ta'ala itu lagi sayang. Hak dia. Lepas kan sahabat Nabi kan masa dia bermain dengan anak-anak dia, tiba dia Nabi ajak berperang, dia pergi berperang. Bila pergi berperang saja dia balik tengok, tanya bini dia mana anak dia. Anak dia kata, anak dia pula kata, bini dia kata, anak dia nak rehat panjang sikit, jangan ganggu lah. Jadi balik rehat. Pergi esok bangun makan pagi, tanya pula. Jadi isteri dia pandai. Isteri dia kata gini, isteri dia kata kalau orang ni pinjam, tiba-tiba nak mulawi tak dia. Barang orang ni, orang ni pinjam. Ambil pinjam telefon, kita pun ambil. Lepas tu tuan ni nak semula, kena beri ke tak payah beri? Kan kita marah dia ambil mula. Jadi suami kata kena bagi semula lah, itu hak orang. Jadi milik orang boleh ambil semula. Jadi kita ni pinjam saja. Jadi bila tuan dia nak, kita berilah. Kita kena terima lah. Lalu isteri kata, begitulah dengan anak kita. Kejut dia. Allah Ta'ala beri pinjam, mari nak baru juga. Maknanya akhir-kali jumpa dengan Rasulullah suruh sabar. Lalulah Rasulullah tanya dengan dia tanyaan, maka apa pun Rasulullah dah, adakah kamu bersama dengan isteri kamu? Dia kata ya. Maka Allah Ta'ala ganti anak kamu. Lalu daripada hasilnya dia dapat keturunannya, lahirlah di antaranya Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang alim, soleh, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu diuji dengan kematian, maka kita pun kena sabar. Kadang-kadang ahli keluarga, kadang ada yang kematian suami, ada yang kematian anak, ada yang kematian orang-orang yang dikasihi, ada kematian anak saudara dan sebagainya. Maka diuji dengan kematian kan kaum kerabatnya dan juga saudaranya dan sahabatnya, dan ketiadaan. Ketiadaannya. Okey, diuji kadang-kadang dengan hilang. Ada hilang, ahli keluarga hilang. Hilang tak ke mana. Ni banyak anak-anak hilang kadang-kadang. Tu jaga-jaga sikit. Anak hilang. Suami dia hilang. Ada lah. Suami hilang ada juga suami. Maknanya. Jadi kita jaga, kadang-kadang diuji ke kehilangan Allah. Orang yang rasa hilang, Masya Allah, kadang-kadang tak tahu punca. Tak tahu punca. Maka dan juga bercerai-cerai, kadang-kadang bercerai, berpisah dan sebagainya. Ini Allah Ta'ala uji kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Diuji dengan kematian, diuji dengan perpisahan dan sebagainya. Dan seorang sahabat Nabi, Sayyidina Hamzah kalau tak silapnya, dia pergi berperang. Jadi dia janji dengan isteri dia nanti balik berperang. Balik berperang dia nak makan makanan. Jadi satu hari berperang Sayyidina Hamzah kalau tak silapnya. Jadi bila berperang Sayyidina Hamzah, lalulah Sayyidina Hamzah ni mati syahid, gugur syahid. Lalu berita ini sampai pada Nabi. Kalau tak silapnya peperangan ini Nabi tidak hadir. Jadi yang tidak hadir itu dia panggil Sariyah. Kumpulan tentera itu panggil Sariyah.
Nabi hantar saja. Tiba-tiba dapat berita bahawa saya nak ambil ke Ja'far bin Abi Talib pada Ja'far bin Abi Talib. Pada silapnya Ja'far. Jadi Ja'far ini wafat. Jadi bila wafat ni dia ada anak 2 orang. Anak 2 orang, lalu Rasulullah pergi. Bila Rasulullah pergi ni, Rasulullah pun tengok anak dia. Anak dia gembira dengan kedatangan Nabi. Nabi datang nak khabar berita tak boleh. Sampai kematian ni. Kematian suami dia ni, suami tu. Jadi pergi tu tanya anak. Jadi bila tengok dalam anak tu bermain-main dengan Nabi, gembira dengan kedatangan Nabi. Dan Nabi ni seorang Nabi yang suka pada budak-budak kecil. Sebab tu Nabi kalau musafir, dia akan beri hadiah pada budak-budak, sehingga budak-budak tunggu Nabi bagi budak-budak. Sehingga Nabi bersabda, man lam yuwaqib kabirana laisa minna man lam yuwaqib kabirana wala yarham sayyirana. Nabi kata bukan daripada golongan kami orang-orang tu yang tidak suka pada budak-budak, yang tidak hormat budak-budak, dan budak-budak tidak hormat orang tu, bukan daripada golongan kami. Tu Nabi kasih budak-budak. Jadi bila Nabi pergi rumah Ja'far ini, Nabi tengok anak dia tengah bermain 2 orang, suka bergalau. Nabi nak khabar tak gamu. Sedih. Lalu Nabi tanya, mana ibumu? Katanya, ibu saya sedang menyediakan makanan. Baru nak sediakan makanan. Jadi nak sediakan makanan, katanya nanti ibu sedia makanan ataupun mak ke sedia makanan, dan kami nak makan dengan ayah kami nanti balik bersama-sama. Jadi Nabi pun jadi sebab, Nabi pun jadi nak khabar pun jadi sedih. Lalulah Nabi pun panggillah isterinya. Isterinya datang. Bila isterinya datang tengok Nabi, gembira sahabat Nabi ini, isteri dia, isteri Ja'far. Nabi gembira. Kenapa kena kedatangan Nabi? Siapa tak gembira Nabi datang rumah? Gembira. Jadi gembira. Nabi pun tanya, apa yang kamu lakukan itu? Dia kata, saya sedang memasak. Masak untuk siapa? Saya masak untuk suami saya, kerana suami saya nanti balik, dia nakkan makanan ini, nak makan bersama-sama dengan anak-anak ini. Dah tak sabar-sabar nak tunggu ayah dia. Nabi tengok dalam keadaan macam tu, cukup menyayat hati. Dan isterinya baru sedia nak masak. Lalulah dalam keadaan berat hatinya, lalu Nabi mengatakan bahawa suaminya sudah syahid pada jalan Allah. Syahid pada jalan Allah. Tapi isteri para sahabat Nabi, mereka bersyukur kerana suaminya mati syahid pada jalan Allah Ta'ala. Namun demikian, ialah walaupun kita dapat, walaupun mereka memahami suaminya syahid akan masuk dalam syurga, tapi kesedihan berpisah itu tidak dapat dinafikan. Sebagai manusia tak dapat dinafikan. Walau bagaimana keadaan pun memang rasa. Sebab itu Nabi ketika kematian Sayyidina Ibrahim, anaknya, Nabi mengalir air mata, menangis. Sehingga kan sahabat kata, anta Nabi, tidakkah kamu Nabi? Dia kata benar, tetapi inilah perasaan kasih sayang. Siapa yang tidak mengasihi orang lain, nanti Allah Ta'ala tak kasih. Jadi perasaan sedih itu ada. Sehinggalah Nabi kata, buatlah makanan kepada keluarga Ja'far, kerana keluarga Ja'far itu disibukkan dengan berita kematian. Sebab itu kita ini, kalau berlaku kematian, jangan bagi ahli keluarga itu masuk. Dia dah sedih, kita semua masuk lagi, tak masuk dah berapa puluh. Jadi bila kita pergi melawat saja, bila dia ada kematian, waktu pagi stok lagi tengah hari. Maka kata Rasulullah, pergilah makanan kepada ahli Ja'far, keluarga Ja'far, sehingga kan ulama fiqh kata kalau boleh jamu dia 3 hari 3 malam. Kita yang jamu dia, bukan dia jamu kita. Macam mana masyarakat kita ni? Kita yang jamu dia ni, dia dah susah. Dah susah. Macam yang suami sebagai contoh, anak ataupun isteri dan sebagainya. Kita pula tanya, tak buat tahlil. Tanya dia, memang nak buat tahlil, nak hadiahkan kepada si mati. Maka kita ubahlah masyarakat kita ini. Ulama kata 3 hari. 3 hari, maknanya beri makan kepada ahli keluarga. Boleh jadi kalau makan satu keluarga tidak gembirakan lagi, panggil orang ramai biar gembirakan dia. Itu yang jadi boleh tu, beri makan. Tapi dibimbangi, kalau dia ada anak-anak kecil lagi, dibimbangi harta anak yatim, kita makan, jaga-jaga. Maka dikatakan bahawa berilah makan kepada keluarga Ja'far, kerana keluarga Ja'far ni dimusibahkan dengan kematian. Maknanya, jadi bila dimusibah dengan kematian ini, memang salah satu jalan yang kadang-kadang kita jadi tak semangat buat amal ibadat, kadang-kadang kematian.
ingat kematian itu daripada Allah, ujian daripada Allah, maka tetapkan kita dalam ibadat kepada Allah Ta'ala. Yang paling penting kita istiqamahlah. Jadi hamba Allah yang bersyukur, jadi hamba Allah Ta'ala yang tunduk dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita istiqamah dalam ibadat. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita orang yang diterima amal ibadat, ibadatnya pada Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma 'allimna ma jahilna, Allahumma ghfirna ilman nafi'an wa rizqna fahman thayyiban. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa ahli keluarga kami, dosa adik-beradik kami, dosa jiran tetangga kami, dosa orang-orang yang kami kasih. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatkanlah jamaah kami yang hari dalam ilmu ini, ya Allah. Berilah cahaya ke dalam hati-hati kami, ya Allah. Ampunkan kesalahan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatkanlah guru kami, ya Allah. Tambahkanlah ilmunya, tambahkanlah kesehatannya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang beradab denganmu, ya Allah, yang beradab dengan Rasulullah SAW, beradab dengan guru kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu, ya Allah. Andai kata kami datang dengan membawa dosa, ya Allah, dan jadikanlah kami pulang dengan membawa keampunan daripada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, istiqamahkanlah kami, ya Allah, agar kami dapat tundukkan hawa nafsu. Jangan kau jadikan kami orang yang mengikut hawa nafsu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang ikhlas, jadikanlah kami orang yang bertakwa kepada-Mu, ya Allah. Jadikanlah kami orang yang soleh, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepada-Mu sajalah kami memohon petunjuk, ya Allah. Kepada-Mu sajalah kami memohon kekuatan ibadat kepada-Mu, ya Allah. Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih, Engkaulah Tuhan yang Maha Pengampun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.